guys, masuk lagi ni kita dah tengok satu lagi topik yang bertajuk enzim. Okay, apa yang dikatakan dengan enzim? Enzim bukan nutrisi, tapi tanpa mereka kita tak boleh guna nutrisi yang kita makan. Sebab tu kita dalam MBB ni kita nak membina balik enzim. Bukan sekadar kita nak betulkan pemakanan kita, tapi kita nak develop, nak membina balik enzim-enzim dalam usus kita. Enzim sangat penting kepada kesihatan. Enzim ini diperbuat daripada retain molekul protein. Enzim bertindak sebagai katalis bagi setiap kejadian biokimia yang berlaku dalam diri kita. Tanpa enzim, kita tak boleh nak hadam makanan. Enzim bukan hanya kepada sistem penghadaman, ia berlaku di mana-mana. Terdapat beribu enzim berbeza, masing-masing hanya lakukan satu perkara tertentu dan kita memerlukan mereka semua. Okay, dan kepentingan enzim kepada fungsi tubuh badan, bayangkan kita nak membina satu jalan dan kita dah ada semua peralatan, dah lengkap dah, kita ada semua mesin dah lengkap dah, tapi kita tak hire pekerja. So jalan tu tak boleh disiapkan. Itulah kepentingan enzim ni, samalah contoh dengan contoh tadi. Maksudnya tak boleh buat jalan lah, walaupun kita dah ada semua, tapi kita tak ada pekerja, sama jugalah. Jalan tu tak boleh disiapkan. Sama juga kalau kita makan, tapi usus kita tak ada enzim yang cukup untuk dia nak urai makanan tu, sama jugalah makanan tu kita tak dapat. Kita makan, walaupun kita makan banyak, kita tak dapat nutrisi. Itu maksudnya. Sistem penghadaman membantu memecahkan makanan kepada komponen yang boleh diserap, diangkut dan digunakan setiap sel dalam tubuh badan. Tanpa enzim yang cukup, kita tak dapat manfaat daripada nutrisi yang kita makan. Walaupun kita makan banyak, tapi kita tak dapat nutrisi tu sebabnya enzim dalam usus kita tak cukup. Sebab tu kita nak develop balik enzim-enzim ni. Sistemik enzim terlibat dalam kesemua yang berlaku dalam tubuh badan. Mereka bantu kawal peredaran darah, limfatik, kardiak, neurologi, endokrin, renal, hepatik dan reproductive system. Kalau kita tengok balik, banyak sangat kata fungsi enzim ni. Sebab tu kalau orang yang ada masalah penghadaman, macam-macam problem yang dia akan dapat. Simptom lah, dia bukan kata apa macam problem sangat, dia simptom, macam-macam simptom yang keluar. Kadang-kadang dia sakit dekat sini, jantung laju berdebar, 1001 simptom. Sebab itu adalah sign ataupun petanda lah bahawasanya usus yang problem, enzim yang tak cukup, memang akan jadi huru-hara lah badan tu. Mereka juga kekalkan kesihatan kulit, tulang, joint, otot, tisu, dan mereka bersihkan darah kita dan bantu melawan keradangan. Semuanya diselenggara secara automatik oleh enzim-enzim ni. Enzymatic activity sangat kompleks. Digestive enzyme akan menukar nutrisi kepada asid dan enzim lain akan menukar asid kepada asid lain. Ia mungkin berlaku berulang-ulang kali, step by step, sehingga akhirnya bahan tersebut boleh digunakan oleh tubuh badan kita. Terlalu kompleks dia punya proses yang berlaku. Enzim tu dia memecahkan makanan tu kepada asid, ditukar kepada asid bentuk ditukar kepada asid, sehinggalah bahan tu boleh diserap ataupun digunakan sebagai oleh tubuh badan kita lah. Sistem tubuh badan kita membina enzim di hati dan pankreas. Tapi dia kata hati kita perlu lakukan banyak kerja hari ini, neutralize ke semua toksin yang kita ambil. So selain daripada neutralize bahan-bahan yang kita ambil ni, hati kita juga bekerja untuk menghasilkan enzim. That's why kita tengok kalau kata apa, orang yang ada masalah hati ni, contohnya hati berlemak, fatty liver ni, memang dia akan ada isu sistem penghadaman tu sendiri. Dia struktur tubuh badan kita ni satu saja, dia bukan pergi mana pun. Hati kita, sistem penghadaman kita, hempedu kita, sebenarnya kalau once sistem kesihatan kita compromise, semua organ kita dah compromise dah. Sebab tu kita nak betulkan balik lah dengan cara kita nak reverse balik. Kita nak reverse balik ataupun kita nak selesaikan masalah fatty liver tu supaya hati kita boleh bekerja balik lah. Perlu kurangkan overwork organ, berikan mereka rehat sekiranya boleh. That's why kita buat MBB ni, sebab kita tak nak badan kita terlampau, organ-organ kita terutama hati kita buat terlalu banyak kerja untuk neutralize balik toksin-toksin yang kita ambil ni lah. So di mana penting untuk kita dapatkan enzim daripada sumber luar, daripada makanan dan supplementation. That's why kita nak bina balik lah enzim-enzim ni. That's why kita ambil juga kita terpaksa juga ambil supplementation daripada Halfy. Contohnya Halfy dia ada inulin, red beet, sena, psyllium husk. Dia dalam Halfy tu yang membantu usus kita ni, dia stop chronic pain, dia stop keradangan. Daripada situ enzim kita akan dibina balik. That's why orang nak ambil Halfy ni dia cepat.
Dia cepat rasa perubahan tu. Terdapat 8 enzim utama yang membenarkan kita akses kepada nutrisi daripada makanan. Satu, khusus untuk protein, disebut sebagai protease. Yang kedua, susu, disebut sebagai lactase. Yang ketiga, fiber, disebut sebagai cellulase. Yang keempat, lemak, disebut sebagai lipase, dan lain-lain lah. Ada beberapa lagi. Setiap makanan kita berbeza dan setiap makanan itu memerlukan enzim tertentu untuk menghadam makanan tersebut lah, untuk serap sebagai nutrisi. Mereka akan lakukan semua sendiri sesuai dengan keperluan tubuh badan. Dia berlaku secara automatik lah. Contoh enzim yang memecahkan karbohidrat disebut sebagai amylase, yang terdapat dalam air liur, di mana mulakan proses penghadaman di dalam mulut semasa kita mengunyah. Waktu kita makan karbohidrat, enzim disebut sebagai amylase yang berada dalam air liur kita dah start bekerja dah. That's why kalau kita makan karbohidrat ni, air liur kita dikeluarkan dengan banyak. Sebabnya dia nak proses karbohidrat tu berlaku sewaktu seawal kita makan. Kita kunyah tu, start kat situ dia dah berlaku dah proses penghadaman tu. And then kebanyakan whole food mengandungi enzim yang membantu memecahkan mereka. Contoh susu mengandungi enzim lactase di mana membantu menghadam laktos. Apabila susu melalui proses pasteurized, melalui proses yang dipanaskan pada suhu yang cukup tinggi untuk membunuh mikrobs yang berpotensi bahaya, enzim juga terbunuh. Sebab itulah sepatutnya susu ni dia tak boleh melalui proses pasteurized. Sebab dalam susu itu sendiri dia dah enzim disebut sebagai enzim lactase. Enzim lactase ni lah yang akan membantu untuk memecahkan susu tu. Bila kita makan, dia akan pecahkan laktos tu. Dia akan membantu menghadam laktos lah. Tapi bila dia dah dipanaskan, lactase tu tak ada. So laktos tu tak boleh dihadam dalam kita punya usus. So problem lah. Tanpa laktos sukar untuk dihadam usus dan dikendalikan oleh tubuh badan. Ini sebabnya kenapa ramai yang tidak boleh terima susu lah. Kita reject susu ni, sebab susu tu sendiri problem dah. Bila dia melalui proses pemasteuran, laktos tu dah tak ada. So bila kita minum juga susu tu, dia problem. So usus kita tak boleh nak hadam pun. Itu yang menyebabkan jadi cirit, birit, apa semua tu. Dia problem dekat kita punya usus lah. Masalah yang kita hadapi adalah mereka mula mati sebaik sayur atau buah dipetik dan dipanaskan pada suhu yang tinggi. Bermaksud enzim sudah mati sewaktu kita makan. Makanan proses by definition tidak mempunyai enzim pencernaan yang boleh digunakan. Sebab kita tahulah makanan proses ni dah buang dah serat, apa nutrisi, apa je yang tinggal kan kepada makanan proses tu. So dia tak dapat dicerna dengan baik lah kalau kita makan makanan proses. Kekurangan enzim menyebabkan proses menghadam makanan menjadi tidak lengkap terhadap makanan yang kita makan. Kita tak dapat serap ke semua nutrisi yang ada, dan apa yang kita tak ambil, ia masih perlu dimetabolis dan dibuang. So tindakan enzim yang lemah juga dipersalahkan untuk beberapa penyakit fizikal, daripada penyakit degeneratif kepada penuaan yang lemah. Macam mana nak membentuk enzim-enzim ni? Macam mana kita nak meningkatkan kesihatan enzim ni? Enzim ni kita faham tadi dia ada beberapa jenis. Setiap jenis makanan dia ada enzim-enzim tertentu untuk dia digest makanan tu. Contoh protein dia ada enzim dia sendiri, karbohidrat dia ada enzim dia sendiri. Sebab tu kita kena makan balik pelbagai jenis makanan untuk kita dapatkan, kita develop enzim-enzim ni. So, kalau kita tak makan makanan tu, tak adalah enzim yang untuk nak hadam makanan tu. So cara dia adalah kita makan balik, kita belajar makan balik makanan yang sebelum ni kita tak makan, kita makan balik. Tapi benda tu kita buat step by step, slowly kita buat. Sebab kita nak memupuk, nak membina balik enzim-enzim ni. Sebab enzim-enzim ni penting. Kalau dia ada, dia boleh bantu digest, dia boleh bantu hadam makanan yang kita makan, dan dia bantu serap nutrisi daripada makanan tu. Tapi kalau dia tak ada, problem. That's why kita kena develop balik dengan kita belajar balik makan makanan yang sebelum ni kita tak biasa makan. Okay.